malaikat tak masuk kerana ada anjing dan kerana ada patung. Dia bawa balik rumah patung babi. Lepas tu mak dia marah, mak dia potong hidung tu. Dah tak jadi babi lagi. Bukan kerana lesen kekasih menghargai hadiah itu membolehkan benda yang tak boleh. Kekasih engkau tu, dek, kena tahu juga tentang hukum hakam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit tapi penuh dengan manfaat. Dan bersama saya yang berbahagia, Cik Man. Apa khabar Cik Man? Khabar baik. Cik Man, sana sini saya tengok Cik Man. Baru-baru ni saya terpanggil untuk tengok ada satu yang viral ni Cik Man. Pasal patung babi Cik Man. Patung babi pun jadi isu. Macam-macam orang komen itu dan macam-macam. Tapi sebenarnya di Sembang Viral kita nak cari penyelesaian dari segi hukum dia apa semua. Boleh tak macam kita lah orang Islam, kita beli patung babi bawa kat rumah. Sedangkan ialah babi atau anjing tu kan memang kena samak kan kalau kita terkena ke apa benda kan. Tapi patung dia tu boleh tak Cik Man? Dia bukan isu babi tu Datuk, dia isu patung. Dalam agama memang ada satu nas tak boleh simpan patung dalam rumah. Antara perkara yang menyebabkan malaikat tak masuk kerana ada anjing dan kerana ada patung. Isu babi itu bukan isu mendasar. Memang tak boleh lah beli patung babi tu. Bukan tak boleh beli patung babi. Kalau tak babi pun, tapi bukan kerana sebab kebabian tu. Apa-apa patung pun tak boleh? Apa-apa patung pun tak boleh. So, bila patung babi, dah dua masalah kat situ. Patung satu, babi satu. Cuma dalam hadis Nabi sebut pengecualian, kecuali patung untuk mainan kanak-kanak. Patung ini dilarang untuk simpan kerana dikhawatiri dibimbangi ada unsur-unsur pemujaan. Kita kan manusia kan cenderung, wah patung, bila nampak patung. So kita ada rasa macam orang kata mengagungkan gambar apa ni, patung ataupun sesuatu gambar. Tapi kanak-kanak dia tak akan memuliakan patung. Sebab dia main sepa-sepa, dia patahkan apa semua. Sebab dalilnya, memang Aisyah isteri Nabi tu dia main kuda yang ada sayap. Dan Nabi menyaksikan. Dan benda tu tidak diagungkan. Maknanya tak ada unsur-unsur yang kita susun elok-elok. Jangan usik ni, Papa beli daripada Thailand apa semua ni kan. Ini lap tiap-tiap hari. So ada nampak unsur-unsur pengagungan itu. Jadi ada orang kata kalau macam kita ada patung-patung dekat dalam rumah ni, dia tak ada, malaikat rahmat tak datang. Betul ke? Betul. Malaikat rahmat tak datang. Jadi bila malaikat rahmat tak masuk rumah kita, Datuk, sebab tu kadang-kadang ketenangan, kita rasa macam tak seronok. Tapi malaikat Israel ataupun malaikat maut tu memang tugas dia dah firm dekat situ lah. Kau taruh patung macam mana pun, aku sampai punya. Kau nak prank lah, kau nak cendekil lah. Nak hidup lama, bela anjing, bela patung. Nanti aku tak masuk, tak ada. Itu maknanya benda tu memang sudah firm. Tugas dia sampai ajal, dia masuk juga. Memang dia datang juga. Dia bawa balik rumah patung babi. Lepas tu mak dia marah kan, mak dia potong hidung tu. Dah tak jadi babi lagi. Dia okey, bila kita katakan larangan menyimpan patung dalam rumah, so kalau ada patung tu, kita hilangkan unsur patung tu tadi tu dengan memotong mana-mana bahagian. Maknanya kalau patung tu hidup pun memang tak boleh hidup. Tu salah satu cadangan lah supaya kita masih boleh lagi simpan benda tu, tapi kita hilangkan dia punya unsur kepatungan tu. Tapi memang tak boleh juga simpan patung dalam rumah. Yalah, maknanya bila kita dah potong bahagian tu, dia tak patung lagi lah. Dia tak lengkap sebagai sebuah patung. Contohnya patung lembu ke patung orang, potong kepala. Mana ada orang hidup dalam keadaan kepala tak ada. Tapi kalau patung babi tu aku bawa masuk dalam rumah ni Cik Man, lepas tu aku samak lah Cik Man. Patung babi tak ada kena-mengena dengan makhluk. Dia tak ada hukum yang terkait sebab dia patung. Dia bukan makhluk ciptaan Allah. Tak payah sama. Tak payah sama. Tak, kita nak clear. Kadang-kadang betul. Netizen kadang-kadang dia orang kadang-kadang celaru. Yang kan dia kata, kalau macam ni kalau babi kena sama, habis patung babi ni kena sama. Jadi kita jelaskan, betul. Supaya kadang-kadang ada orang yang dah faham, dia nampak benda tu kecil je. Betul. Tapi ada juga orang yang tak faham. Cik Man, kita ni anjing. Saya nak balik kepada anjing. Kita ni anjing? Kan, saya nak balik pada cerita anjing. Tengok, telinga tu biar clear. Pakai emas satu. Okey, anjing boleh bela tak orang Islam? Nabi kata dalam hadis, barang siapa yang membela anjing, maka akan hilang setiap hari di rumahnya pahala yang besar, kecuali, maknanya boleh bela anjing dengan tujuan untuk menjaga keselamatan rumah dan menjaga tanaman. Maknanya kalau kita tanaman-tanaman apa semua dah malaikat pun tak datang ke? Tak, itu pengecualian yang lain.
Ada waktu-waktu yang dalam Islam ni ada hukum yang umum, tiba-tiba ada hukum yang sama, ada benda yang sama tapi dia dikecualikan. Mana tengok keperluan lah. Keperluan. Kalau kita duduk kat dalam hutan, duduk rumah jauh-jauh, kita pula dah tak ada senjata api, kita bela anjing untuk keselamatan kita, boleh lah. Sebab anjing tu pun kita tak letak dalam rumah, kita letak dekat luar kan, kawasan kebun. Kalau anjing jaga rumah pun kita letak di luar. Sama juga macam apa tu tadi. Kalau ada dalil yang umum, okey, tak boleh ada patung dalam rumah. Kemudian Islam bagi keringanan kecuali kanak-kanak punya patung. Sebab kita tahu fitrah. Tapi kalau baju Ustaz, baju ada gambar anjing. Anjing ni pula dia pelakon. Kan ada dulu-dulu ada anjing ni dia top Scooby-Doo. Scooby-Doo ataupun anjing Lassie. Ingat tak cerita Lassie kan? Jadi kita pakai baju dia. Lepas tu kita pergi sembahyang. Boleh ke Ustaz? Sembahyang batal atau sah satu cerita, dan membela orang kata melukis patung di pakaian itu topik lain. Alright. Sembahyang sahlah sebab syarat-syarat dia menutup aurat dengan sempurna, menghadap kiblat. Cuma keberadaan gambar dekat telekung ataupun dekat pakaian sembahyang, maka yang tu mungkin akan bagi risiko yang pertama sebab menggambarlah, yang kedua mengganggu jemaah. Dan maka sebahagian ulama ada yang mengharamkan dan ada yang memakruhkan. Makruh ni maknanya bukan asal boleh buat, tapi sebaik-baiknya tinggalkan. Nabi pernah masuk dalam rumah. Banyak-banyak baju kau, kenapa baju ni kau pilih kan? Kau nak pergi jumpa pegawai kerajaan, kau nak pergi jumpa raja, kau boleh pakai lawa-lawa. Kau nak menghadap dengan Tuhan, cubalah kau pakai baju elok-elok. Macam Cik Man memang plain macam ni kan. Ini nak kadang-kadang berjenama, nak nombor-nombor, tak payahlah. Oh, tak payah macam ni. Mana? Ada nombor, tak boleh? Habis yang tu yang ada tu? Itu apa tu? Tu nama Cik Man. Nak riak ke tu? Nak menunjuk masuk TV, suruh orang beli baju. Nampak pula dia. Tak ada gurau-gurau Cik Man. Kita nak bercakap pasal lagi balik kepada yang remaja tadi tu. Tak boleh ke dia berfikir, kenapa sanggup dia beli patung babi yang besar tu? Cik Man yakin remaja yang membeli patung tu dengan tujuan ialah itu pengetahuan dia satu hal lah. Yang kedua, dia ingat benda tu boleh. Sebab kan dia dua generasi, mak dia mungkin mengaji dah lama apa semua, so dia tolong pesan kepada anak-anaknya. Jadi asal niat dia baik je lah, untuk saja je ada patung nak tidur sama, cuma mungkin pantang larang dalam agamanya dia tak tahu, so sebab tu kita bagi tahu. So sebab tu mak dia yang lebih berpengetahuan, dia potong hidung khinzir tu tadi supaya dia tak ada lagi dah penyerupaan konsep patung. Kemudian buatlah bantal ke apa benda ke. Tapi Datuk, dalam bab contohnya dalam macam selama ni budaya kita kan orang perempuan suka teddy bear. So kat sini pun ada khilaf juga sebenarnya. Ada yang kata tak boleh sebab teddy bear tu memang makhluk ciptaan Tuhan, memang ada beruang tu. Yang keduanya, potong dulu kepala supaya tak ada unsur ke teddy bearan tu. Dan yang ketiganya, kalau teddy bear tu kau buat apa? Kau susun elok-elok macam nampak kau memuliakan ke, ataupun kau tidur sepah-sepah, tak ada unsur kemuliaan, kadang ada air liur basi. So ada tiga benda. Cuma kesimpulan yang Cik Man nak bagi, kalau boleh tak cari benda lain sebagai keluar daripada jalan perselisihan. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada perbezaan pendapat, pilihlah bantal yang semua orang setuju benda tu boleh. Supaya tak ada pening kepala. Tak pening kepala. Tapi masalahnya sekarang dia nak menunjukkan sayang dia tu kepada kekasih dia. Macam saya kata pada awal tadi, dia bagi teddy bear besar. Jadi, awak peluk ni Awak peluk ni, awak bayangkan ni saya. Orang bercinta ni Cik Man. Dia baginya teddy bear yang besar. You tengok teddy bear I beri sebesar I. Nanti kalau you peluk kat rumah you tidur, you bayangkan you peluk I. Bukan kerana lesen kekasih menghargai hadiah itu boleh membolehkan benda yang tak boleh. So kekasih engkau tu dek kena tahu juga tentang hukum hakam. Sebagaimana engkau pun dah sedar daripada mak engkau menegur tu. Itu je lah kita membina jadi kesedaran. Maknanya kalau kekasih dia tidak tahu hukum hakam tu, baik tinggalkan kekasih, baik cari kekasih yang tahu hukum hakam. Tinggal patung tu. Jangan tinggalkan sebab duit tunang, majib tunang Datuk. Yelah, kalau dia tak boleh bawa kita ke jalan yang kebaikan, saya sebagai orang perempuan, saya memikirkan seorang lelaki harus memimpin saya. Kalau ini bab patung pun dia tak tahu Cik Man. Yalah. Yang benda-benda lain macam mana? Cuma dalam benda kenapa Cik Man ketawa? Tak adalah. Cik Man pernah bagi patung pada kekasih? Tidaklah Datuk. Habis tu, Cik Man bagi patung ke bagi hati yang paling penting? Aku tak sempat menjawab Datuk Rosyam ni sekarang. Jadi maknanya kita katakan bahawa kita bertolak ansur lah Datuk. Okey, kita sama-sama berubah kan. Sebab tu kita ada berbincangan begini supaya orang memahami. Cik Man cakap tadi tolak ansur, supaya kita memahami di mana kekilafan kita. Ya. Di mana yang harus kita perbetulkan supaya kita mendapat jalan yang lurus yang kita nak, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut hukum-hukum Islam. Terima kasih Cik Man. Dan ingat kepada anda penonton-penonton di rumah, jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa.
Teruskan bersama kami Sembang Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji happy di TV9, tak puas hati PM tepi.